Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sefakri Max dalam siri Bijak Kalkulator pada episod yang ketiga. Jadi sebelum saya mulakan episod yang ketiga ini, saya nak bagi tahu perbezaan antara programmable calculator dengan non-programmable calculator. Yang boleh diprogramkan dengan yang tak boleh diprogramkan. Di mana kalkulator Casio FX570EX ini adalah kalkulator yang tidak boleh diprogramkan dan dia boleh dibawa masuk ke dalam exam PT3 dan juga SPM. Okey, berbeza dengan kalkulator yang boleh diprogramkan, kita tengok di sini screen size dia sangat besar. Okey, saya ada satu kalkulator yang boleh diprogramkan, graphing calculator ini tengok skrin dia sangat besar berbanding dengan FX570. Dan beberapa fungsi lagi dia tidak boleh menyelesaikan operasi algebra. Dan seterusnya kita tengok perbezaan antara tiga jenis kalkulator yang telah dikeluarkan oleh Casio, iaitu siri dia MS, ES dan EX. Di mana EX ini adalah yang 570 class width ini. Okey, kita tengok bilangan fungsi dia. 401, 417 dan 552. Jadi, EX ini memberikan fungsi yang sangat banyak. 552. Selain itu, yang saya suka berkenaan dengan class width 570 ini, dia ada textbook display. Dia sangat membantulah. Di mana textbook display ini, kalau kita buat pecahan, dia dalam bentuk macam ini. Dia terus dalam bentuk 1/2 macam itu. Kalau kita buat 1/2. Jadi mudah kita nampak bentuk pecahan itu. Berbeza dengan MS ini yang tidak ada textbook display. Okey, jadi selesai di situ, kita terus kepada apa yang kita nak kongsikan. Saya nak kongsikan pada hari ini, iaitu bagaimana kita nak menyelesaikan topik ubahan dengan menggunakan kalkulator class width 570. Okey, bagi topik ubahan ini, kita nak menyelesaikan mobilisasi minda 3 pada buku teks muka surat 16. Di mana tujuan kita nak menentukan hubungan antara pemboleh ubah Y dengan X kuasa 2 bagi suatu ubahan langsung. Okey, jadi kita nak isi tabel ini. Tabel ini. Biasanya kalau kita isi tabel ni, kita tekan satu persatu. Kita tekan satu persatu kalkulator ini. Tetapi dengan class width 570EX, kita boleh buat dengan menggunakan satu fungsi di dalam mode class width ini, iaitu spreadsheet. Okey, bagaimana cara dia? Okey, kalau awak tak tahu, awak boleh tengok kat sini butang apa yang saya tekan. Pertama sekali, awak tekan menu dan awak tekan pilih menu spreadsheet, iaitu berada pada nombor 8. Awak boleh terus tekan nombor 8 di sini. Okey, dia akan keluar spreadsheet seperti Microsoft Excel. Bagi spreadsheet ini, dia hanya bertindak baca melalui kolom saja. Dia baca melalui kolom. Di mana pada masalah kita ini, dia bergantung kepada row ini. Dia bergantung pada row. Jadi kita pindah row ini menjadi kolom. Jadi paling senang saya buat, saya akan tukar yang ini sebagai kolom A, kolom B, kolom C, kolom D dan kolom E. Dan juga spreadsheet ini hanya ada 5 saja kolom. Maksimum dia hanya 5 saja sampai E saja. Di mana untuk yang last kali di sini, kita akan ubah balik nanti. Okey, kita tengok di sini. Macam mana kita nak isi? Kita tengok di sini. Untuk kolom A, kita akan isi 3.5, 7.0 dan sebagainya. Jadi, cara dia, kita tekan saja untuk kolom A di sini. Tekan 3.5. Enter ataupun sama dengan 7.0 sama dengan 10.5 sama dengan 14.0 sama dengan, dan akhir sekali 17.5 sama dengan.
Okey, selesai kita masukkan kolom A. Di mana kita untuk isi kolom B. Okey, untuk isi kolom B, kita nak kira luas bulatan. Kita tahu luas bulatan adalah pi j kuasa 2. Di mana di sini dia dah bagi tahu guna pi-nya 22/7. Jadi cara nak terus automatiknya, kita tekan option di sini. Kita tekan fill formula ini, nombor 1. Fill formula, form dia daripada formula dia lah. Pi j kuasa 2. Jadi, kita akan pilih 22/7 per 7 didarabkan dengan tadi kolom kita adalah A1. A1. Jadi, kita akan pilih alfa A1 tutup kurungan kuasa 2. Jadi, maksudnya di sini 22/7 darab A1 kuasa 2 yang iaitu 35 kat sini ni. Okay, range dia adalah dari B1 sampai jadi kita kira B1, B2, B3, B4, B5. Jadi kita nak isi sehingga B5. Jadi dan sini range dia di situ B1 sampai delete B5. Kita tekan enter. Tekan enter sekali lagi. Automatic. Automatic dia akan isi di sini. Jadi teruslah kita isi 38.5 154 346.5 616 dan satu lagi 962.5. Dan kita buat perkara yang sama juga untuk kolom C ini. Kolom C di mana dia beritahu kuasa 2 jejari. Kuasa 2 jejari adalah di sinilah X kuasa 2 ni. Biasa kita buat 3.5. 3.5 tekan kuasa 2. Lepas tu 7 kuasa 2. 10.5 kuasa 2. Sama juga dengan case untuk C ni. Kita buat sekali saja. Kita tekan option. Fill formula. Apa dia punya itu? Iaitu A1 kuasa 2 tadi. Kurungan alfa A1 tutup kurungan kuasa 2. Okay, tekan sama dengan range dia. Kita kena pilih C1 sampai C5. Okay, terus tekan sama dengan. Kita akan dapat terus 12.25. Diteruskan 12.25. 49. 110.25. 196. Dan akhir sekali 306.25. Sama juga untuk kuasa 3 jejari yang berada pada kolom D. Tekan option. Fill formula. Di mana A1 kuasa 2 tadi. Alfa A1 kuasa 2. Okay, tekan enter apabila siap. Jangan lupa ubah range D1 sampai D5. Tekan sama dengan enter. Kita akan dapat jawapan dia. Silap. Macam mana kalau kita silap? Ini kita buat kuasa 2 tadi. Kita buat kuasa 2 tetapi sebenarnya kuasa 3. Cara dia jangan kita cancel apa. Kita tekan sekali lagi option. Dan buat sekali lagi. Fill formula. Formula dia tadi. Alpha A1 sebenarnya dia adalah kuasa 3. Jadi shift yang ini sebenarnya kuasa 3. Okay, selesai di 1 sampai di 5. Kan delete. Tekan 5. Kan sama dengan. Kan sama dengan sekali lagi. Jadi kita dapat 42.875.
343, 1157.6, 1157.6, 2744, dan satu lagi 5359.3. Okey, next untuk kolom E ni. Kita ada satu saja kolom yang last. Okey, di mana kolom ini dia bagi tahu Y per X kuasa 2. Di mana Y adalah kolom B. Jadi kita akan buat B1 per C1. B1 per C1. Sebab Y per X kuasa 2 kat sini. Okey, jadi formula dia tekan option. Fill formula tekan nombor 1. Form dia adalah B1 alpha B1 dibahagikan dengan C1. C1. Okey. Okey, range dia jangan lupa E1 sampai E5. Kan? Okey, jadi kita tengok sini. 3.1428, 3.1428, 3.1428 semua sekali. Okey, jadi kita terus tulis 3.1428, 3.1428, 3.1428, 28 di situ. Okey, dan akhir sekali kita tak cukup kolom, jadi kita boleh gunakan kolom yang E ni. Kita boleh gunakan kolom E ni nak gantikan Y per X kuasa 3 itu. Di mana untuk kuasa 3 adalah B1 per D1. Okey, jadi kita tekan option. Fill formula nombor 1. Form dia adalah B1. Jangan lupa alpha sebab dia warna merah. B1 dibahagikan dengan D1. Alpha D1. Range dia antara E1 sampai E5. Delete. Tekan nombor 5. Tekan sama dengan. Tekan sama dengan. Sekali lagi. Nampak di situ. 0.8979. 0.4489. 0.2993. 0.2244. Dan akhir sekali 0.1795. Dan selesailah kita mengisi jadual ini dengan cepat dengan bantuan kalkulator Classwiz FX570EX. Dan boleh kita tahu hubungan bagi bulatan dengan jejari dengan luas ini adalah Y per X kuasa 2 di mana dia memberikan nilai yang sama. Nilai yang sama. Okey, seterusnya kita pergi pada contoh 2 di mana kita nak menentukan sama ada Y berubah secara langsung dengan T ataupun T kuasa 2. Jadi penyelesaian dia, cara dia, dia akan buat Y per T ataupun Y per T kuasa 2. Di mana Y ini adalah jarak dan T itu adalah masa. T itu adalah masa. Jadi kita nak buat menggunakan kalkulator Classwiz 570 dengan fungsi spreadsheet yang kita dah belajar tadi. Okey, cara dia sama saja, tekan menu, pilih spreadsheet nombor 8. Okey, dan masukkan nilai dia. Okey, kita andaikan yang ini sebagai kolom A. Ini kolom B, ini kolom C dan ini kolom D. Okey, kita masuk dulu maklumat untuk T 2 4 6 8
10, 12. Okey, selesai untuk kolom A. Lepas tu kita masukkan kolom B pula sebab dia dah diberi di situ. 14, 28, 42, 56, 70, 84. Okey. Dan untuk kolom C, kita nak tengok hubungan dia Y per T. Di mana untuk kolom C ni, tengok Y per T maksudnya B dibahagikan dengan A. B dibahagikan dengan A. Jadi cara dia, tekan option, fill formula. Okey, tadi B dibahagikan dengan A. Jadi, akan pilih alpha B 1 dibahagikan dengan A1. Okey, range dia ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 1 sampai 6. Jadi range dia tekan sama dengan dahulu. Okey, C1 sampai C6. Tukar nombor 6. Tekan enter. Okey, selesai 7 semua. Okey. Yang ni pun sama. Untuk D adalah T kuasa 2. Maksudnya B per A kuasa 2 lah. Okey, di sini tekan option. Fill formula. Form dia adalah B 1 dibahagikan dengan, jangan lupa dalam kurungan, A1 untuk kurungan kuasa 2. Range dia antara D1 sampai D6. Tekan enter. Enter sekali lagi ataupun sama dengan. Okay, kita tengok di sini. Yang C ni semua 7. Tetapi yang kolom D itu berbeza. Okay, jadi kita isi dahulu. Ini semua 7. Okay, yang ini 3.5. 1.75. 1.17. 0.875. Lagi bawah 0.7, 0.583. Okey, jadi di sini awak boleh terus tahulah Y adalah berubah secara langsung dengan T. Bukan Y berubah secara langsung dengan T kuasa 2. Di mana nilai yang diberi ini tidak sama. Tetapi untuk Y per T ini nilai dia sama. Iaitu nilai 7 ini adalah nilai pemala dia. Okey, itu saja bagaimana kita nak menyelesaikan soalan ubahan dengan menggunakan kalkulator Classwiz FX570EX. Jika awak berminat untuk membelinya, awak boleh tengok. Selepas ini, saya ada tunjukkan cara-caranya bagaimana nak dapatkan diskaun sebanyak RM5 dengan menggunakan kupon kod Sefakrimax di Casio Official Store di Shopee. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih. Jangan lupa tengok video selepas ini. Bye-bye. Okey, saya nak ajar awak bagaimana kita nak order kalkulator Casio FX570EX di Shopee. Okey, awak tengok di sini paparan Shopee saya. Okey, first kali awak kena cari kedai original Casio dengan menaik Casio OS. Casio OS dan kita akan ada Casio Official Store di sini. Casio Official Store di sini, pilih. Okey, kita akan dapat paparan di situ. Jadi kita pilih kalkulator yang kita nak, iaitu yang pertama di sini. Jadi kita pilih di situ. Okey, jadi kita tahu harga dia RM75. Okey, jadi kita tekan buy now. Kita tekan buy now. Okey, pilih berapa banyak yang kita nak beli. Okey. Di bahagian shop voucher ini,
di bahagian shop voucher ini, awak masukkan awak masukkan kod ini, Casio SFM. Awak masukkan kod Casio SFM di sini. Jadi, Casio SFM dan tekan apply. Okey. Disebabkan saya dah apply tadi, saya terus tekan apply saja. Dan RM5 diskaun kita akan dapat di sini. Dan ditambahkan dengan harga postage. Dan kita tekan place order untuk order. Jadi awak telah dapat jimat RM5 pembelian original kalkulator Casio FX570EX. Jadi nantikan video saya seterusnya tentang penggunaan kalkulator Casio 570EX. Terima kasih. Bye-bye.